Okay, alright guys. Korang mesti nak tahu kan macam mana cara untuk connectkan smartwatch eMAG ni? Senang ke susah ke? Smartwatch ni boleh tak connect dengan phone Android ataupun iOS? So, jom nak tunjuk dekat korang smartwatch eMAG ni boleh connect dengan phone Android dan iOS. Okey, macam ni sekejap lagi akan tunjukkan yang akan connectkan smartwatch eMAG ni dengan phone Android. Okey, so untuk handphone iOS, korang followkan saja step ni sebab step dia sama saja. Yang paling penting adalah connection korang. Sebab connect dia hanya guna Bluetooth dan satu apps nama dia Fit Pro. Nama apps ni korang kena download dekat Play Store ataupun App Store untuk korang connectkan bahagian Bluetooth dan app smartwatch. Okay, so first apa yang korang kena buat? Korang kena turn on smartwatch eMAG korang dahulu. Biar saja dia on dalam keadaan standby mode. Okay, selepas korang dah connect, selepas korang dah on, korang just pergi on kan Bluetooth phone korang supaya dia dapat cari dahulu smartwatch apa yang tengah on sekarang. Okay, so macam apps yang suruh korang download itu adalah apps Fit Pro. Nama apps dia Fit Pro yang macam ni yang korang tengok ni. Ini adalah app Fit Pro. Korang boleh cari dekat Play Store dan App Store. Okay, so selepas korang dah on kan smartwatch, korang dah on kan Bluetooth smartwatch, korang just pergi saja dekat Fit Pro ni. Okay, selepas korang download saja smartwatch Fit Pro ni, korang boleh terus register dahulu akaun korang. Korang boleh masukkan dahulu nama korang, korang punya berat, korang punya tinggi untuk dia monitor korang punya bahagian health data. Macam ni korang boleh tengok dah register akaun sendiri. Okay, so dekat sini ID dekat bahagian bawah ni, ada step this week, mile this week dan best record for this week. So dekat sini ada user profile, ada about dan feedback, dan dekat bahagian bawah sekali adalah bahagian sign out. Okay, so kalau korang baru saja download apps Fit Pro ni, pergi register dahulu dan login untuk smartwatch Fit Pro ni supaya data korang boleh recognize dan boleh support dekat app smartwatch Fit Pro ni. Okay, so selepas kita dah login, kita dah register, korang just pergi saja dekat bahagian set. Okay, dekat bahagian set untuk handphone iOS, korang pergi juga dekat bahagian set dan pergi cari. Sekarang ni dah connect sebab tadi lupa nak disconnect. So sekarang jom kita disconnect dahulu dan kita try untuk buat connection yang baru. Okay, so selepas disconnect dia akan bunyi macam ni lah. Okay, so selepas dah disconnect dia akan keluar satu line warna hijau macam ni. So kalau korang boleh nampak dekat sini dia dah tunjuk bind device to experience more features. Okay, so untuk handphone Android, handphone iOS sama saja, layout dia sama. Okay, so korang tekan saja dekat sini dan kita tengok apa smartwatch yang tengah on sekarang. Macam ni korang boleh tengok sendiri banyak smartwatch yang tengah on sekarang kan. So untuk smartwatch eMAG ni korang kena cari Z36S untuk korang connectkan smartwatch eMAG ni ke dalam apps Fit Pro. Okay, macam ni ambil smartwatch eMAG Z36S ni. Okay, so lepas kita pilih saja, kita akan nampak dekat sini dia punya Bluetooth, base connection complete, time setting complete, user profile complete dan target complete. Okay, so sekarang ni untuk apps kita dah settle. Kita kena pergi dekat bahagian Bluetooth pula. Okay, Bluetooth, korang kena pergi dekat bahagian Bluetooth untuk connection yang nombor 2. Connection yang nombor 2 ni adalah korang nak connectkan sound smartwatch ke dalam, untuk connectkan sound smartwatch supaya kita punya call, kita punya music semua boleh dengar dekat dalam smartwatch eMAG ni. Okay, so kalau korang yang dah onkan Bluetooth, korang boleh pergi dekat pair new device. Okay, ini adalah untuk phone Android. Okay, untuk phone iOS korang refresh saja dekat bahagian Bluetooth tu dan korang cari nama dia Well Audio. Okay, sekejap zoom dan korang cari Well Audio. Well Audio ni lah yang akan keluarkan sound smartwatch korang untuk call, untuk terima call, untuk dengar music, dan inilah apps dia dan inilah nama dia Well Audio. So macam dah connect, so
Pergi saja sebelah kiri, sebelah kanan ni ada gambar setting kan. Kalau handphone Android ada gambar setting, handphone iOS ada gambar I tepi dia. Korang pergi klik dekat bahagian ujung dan elokkan kedua-dua ni supaya sound dia keluar. Okey. So ini adalah dua connection yang korang kena connect untuk dapatkan fully function smartwatch iMac ni. Okey. So selepas korang dah connect kedua-dua connection ni, korang jangan risau, smartwatch korang dah fully connect dan fully function. Okay. So sekarang untuk Bluetooth kita dah connect, untuk apps pun kita dah connect. Jom terangkan dekat korang apa yang ada dekat dalam apps Fit Pro ni. Okay, first kali selepas korang dah login, korang dah register, korang akan ada profile korang sendiri. Okay, macam korang tengok tadi, macam terangkan tadi, korang ada profile korang sendiri dan korang boleh sign out. Okay, dekat sebelah kiri dia pula ada bahagian motion. Bahagian motion ni adalah bahagian untuk korang gunakan GPS tracker korang untuk walks, run dan bike. Ini sahaja spot yang korang boleh guna GPS tracker. Okey, untuk on GPS tracker korang just tekan start dan dia akan countdown terus. Okey, selepas dia countdown, automatic korang akan nampak kilometer, total time, heat consumption dan average pace. Selepas korang dah on kan, korang automatic nampak map korang dekat mana korang macam biru ni. Korang boleh nampak arm sendiri dekat warna biru ni. Inilah arm sekarang. So bila arm buat aktiviti, dia akan markkan dekat dalam map ni dekat mana arm buat aktiviti sekarang. So kalau korang nak off kan, korang off kan saja dekat sini, slide saja sebelah kanan dan tekan saja end untuk korang off kan. Okay, so ini adalah bahagian korang nak gunakan features GPS tracker. So jom kita pergi dekat bahagian set. Dekat bahagian set ni lah untuk korang connectkan smartwatch korang. Macam tadi Am tunjuk untuk connectkan. So dekat sini Z36S. Okay, so Z36S ni, ini adalah smartwatch iMac. So dekat bahagian bawah ni adalah version yang terbaru, version dia. Okay, dekat bahagian bawah dia pula ada bahagian brightness control. So kalau Am nak aktifkan brightness Am bila time terang dia gelapkan, okey, korang on kan saja. Okey, brightness control. So kalau korang ada meeting, ada benda yang rasa penting, tak nak diganggu, korang boleh on kan saja do not disturb dekat sebelah ni. Dan korang boleh on kan alarm, korang boleh set reminder untuk korang minta smartwatch remind korang bila waktu korang nak rehat. Ini adalah sedentary reminder nama dia. So kalau korang nak tahu smartwatch korang ni dah fully connect ke belum, korang just tekan saja find. Selepas korang tekan find, dia akan automatic vibrate smartwatch korang dan keluarkan logo macam ni. Okay, so dekat bahagian bawah dia pula ada bahagian remote shutter. Remote shutter ni untuk korang ambil gambar, untuk selfie, untuk korang letak phone korang dengan jarak jauh daripada korang dan tekan saja apps gambar kamera dekat dalam smartwatch kita. Okey, tekan saja macam ni dan contoh ambil gambar ni. Okey, contoh kita tekan start. Okey, selepas tu akan countdown dan boom, dia akan ambil gambar kita. So macam mana kita nak tengok? Kita boleh tengok dekat galeri semula. Macam ni lah dia ambil gambar untuk kamera shutter dekat dalam smartwatch. Dia bukan ada kamera dekat dalam smartwatch tau, dia hanya shutter saja. Okay, so sekarang slow sikit untuk kita tengok sebab dia menggunakan line. Okay, okay, so disebabkan line slow, Am tak dapat nak tunjuk dekat korang. So sekarang ni dekat bahagian bawah ni pula kita boleh tengok message push. Message push ni korang boleh on, boleh allowkan apa yang korang nak allowkan, apa yang korang tak nak allowkan. Okey, macam sekarang Am nak allowkan SMS remind, Am nak allowkan Facebook, Am nak allowkan bahagian WhatsApp dan Am nak allowkan bahagian IG. Okey, so korang boleh allowkan mana yang korang rasa nak allow dan mana yang korang rasa tak nak allow. Okey, so untuk message push ni adalah notification korang supaya apa yang korang allow tu akan keluar dekat dalam smartwatch korang. Okey, so dekat bahagian bawah ni pula ada bahagian frequency contact yang korang boleh connect, yang korang boleh add, yang korang boleh addkan contact dekat dalam smartwatch kita. Macam tadi Am tunjuk masa review. Okey, contact masih kosong. So kalau korang nak add contact, korang boleh pergi dekat bahagian frequency contact. Okey, frequency contact dan tekan bahagian atas ni untuk tambah. Okey, tambah contact dekat dalam smartwatch korang. Okey, save saja nombor dan terus tekan OK. Okey,
Selepas tu dekat bahagian bawah ni pula ada bahagian dial setting. Dial setting ni apa Dial setting ni nak call ke, nak call orang ke? Bukan. Dial setting ni adalah wallpaper yang korang nak customizekan terus dekat dalam smartwatch korang. Okay, so contohnya sekarang ni default yang dah ada, sedia ada dekat dalam smartwatch. So jom kita tengok recommend. Recommend ni ada banyak lagi wallpaper yang korang boleh guna. Okay, banyak lagi wallpaper yang korang boleh guna. Dan kalau korang nak customize wallpaper, senang je. Korang boleh terus tekan mana-mana wallpaper yang korang rasa nak customizekan. Okay, dan korang tekan saja change the dial. Okay, selepas korang dah tekan change the dial, dia akan terus bawa dekat dalam galeri smartphone kita. Okay, dalam galeri inilah korang pilih gambar yang korang nak customizekan. Nak pilih gambar apa-apa pun boleh. Okay, so dekat dalam galeri ini korang pilih saja gambar apa yang korang nak dan korang pilih dan korang tekan saja select. Okay, selepas korang tekan select, dia akan terus bawa masuk macam ni. Okay, disebabkan line arm slow sekarang ni, slow sangat, tak dapat nak tunjuk dekat korang. Nanti selepas korang dah pilih gambar korang, korang akan dapat layout yang macam ni lah. Okay, gambar korang, time dan date korang. Okay, so kalau korang nak tukar position untuk date dan time ni, korang boleh select kat bahagian bawah ni. Okay, ni dekat bahagian bawah kiri. Okay, so ini sebelah kiri atas dan ini adalah sebelah kanan bawah. So macam ni nak synchronize kan. Bila nak synchronize, dah confirm, dah tune, memang ngam gambar ni, kita terus tekan synchronize. So selepas dia synchronize, dia akan take time sikit untuk dia upload. Okay, so dekat smartwatch kita akan keluar gambar macam ni. Dekat dalam smartphone kita pun akan keluar macam ni, loading untuk dia upload kita punya wallpaper terus dekat dalam smartwatch kita. Okay, so jom kita tunggu dia punya upload. Okay, so selepas loading tu dah complete, okay, dekat dalam smartwatch kita akan automatic akan upload wallpaper yang kita customize tadi. Okay, macam ni korang boleh tengok sendiri. Sama tak yang macam kita tengok tadi? Time di sebelah kanan bawah dan wallpaper dia sama tak? Sama kan? Inilah function untuk customize wallpaper. Nama dia adalah dial setting kalau dekat bahagian app smartwatch. Okay, kita pergi dekat bahagian dial setting ni. Okay, untuk customize wallpaper. So kalau smartwatch korang tiba-tiba ada problem, korang just klik saja reset device untuk kita resetkan smartwatch kita seperti baru beli. Okay, so resetkan saja. Kalau korang nak disconnectkan smartwatch, korang klik saja remove dekat bahagian bawah ni untuk remove connection. So nanti dekat sini dia akan tunjuk remove connection dan ada warna hijau yang macam tadi kita nak awal-awal kita nak connect. Okay, so dekat bahagian others ni pula ada bahagian untuk kita onkan vibrate setting. Kalau contoh notification yang masuk, restart smartwatch, dia akan vibratekan smartwatch kita. Okay, so dekat bahagian OTA upgrade. Okay, so dekat OTA upgrade ni, ini adalah software upgrade. Okay, macam kita tengok dekat handphone kita akan ada selalu remind software update. Okay, berapa minit lagi nak update. Okay, inilah OTA upgrade. Maksudnya dia akan masukkan firmware upgrade yang terbaru dekat smartwatch kita. Kalau ada software yang terbaru, dia akan terus masukkan dekat sini. Okay, untuk kita tengok software ni baru ataupun lama. Okay, so dekat sini macam kita tekan OTA upgrade ni, so ini adalah the latest version, no need to update. So maksudnya ini adalah version yang terbaru, korang tak perlu pun update. Kalau ada version yang perlu update, korang perlu update, okay, untuk dapatkan features yang lebih menarik. Okay, so dekat bahagian bawah ni pula ada background setting. Background setting ni dia akan tunjuk macam mana cara untuk korang save start permission, notification privilege, untuk bahagian electrical power limit. Okay, semua dia akan ajarkan dekat bahagian background setting. So dekat bahagian home ni ada apa pula? Dekat bahagian home ni akan ada data-data yang ditransfer terus dekat dalam app smartwatch korang. Maksud data tu adalah data step, data heart rate kita, data kita punya BP, kita punya sport, semua dia akan terus bawa masuk dalam app smartwatch kita. Macam kita nampak sekarang ni, dekat atas ni adalah step. Target arm adalah 5,000. So bila arm capai saja 5,000 step, dia akan terus masukkan dekat dalam smartwatch ni, dia remind kita achievement kita. Okay, so dekat sini dia ada tunjuk distance, ada consumption dan target kita sekarang ni incomplete sebab arm tak buat kan. So dekat sini my health rating. My health rating ni dia akan tunjuk body BMI kita okey ke tak, fat rate kita semua okey ke tak. So kita boleh tengok
ke semua data-data health kita dekat dalam app smartwatch ni. Senang tak? Boleh monitor terus kan? So dekat bahagian bawah ni pula ada data heart rate, ada data sleep kita, macam mana kita sleep, light ke, deep ke, awake ke. Okey, semua dia akan tunjuk. Healthy habit, semua dia akan bagi tahu korang. Okey, eat breakfast, okey, motion, ada bahagian go to bed early, get up early, reading. Ini adalah bahagian data recording yang ada dekat dalam apps Fit Pro Smartwatch eMAG ni. Okey, so ini adalah fully yang dah terangkan dekat korang yang ada dekat dalam app smartwatch eMAG ni. So korang boleh play around. Kalau korang dah dapatkan smartwatch eMAG ni, korang followkan saja step yang dah tunjuk dekat dalam video ni untuk korang connectkan smartwatch korang dekat info Android dan iOS. Sama saja, cara dia sama saja, apps ni pun sama saja. Korang download dan dapatkan dekat Play Store ataupun App Store. Okey, so ini adalah cara untuk korang connectkan smartwatch eMAG korang dekat dalam phone korang. Okey, so untuk customize wallpaper, follow step yang tadi. Korang follow saja untuk customize wallpaper. Okey, okey, so sekarang jom kita tengok pula macam mana function untuk call dekat smartwatch eMAG ni dan macam mana function untuk dial dekat smartwatch eMAG ni. Okey, so jom kita trial dulu dial daripada smartwatch eMAG ni. Okey, so bila dial kita tekan ni, masukkan nombor korang. So dah masukkan nombor telefon. So kita try call. Okey, so dekat sini pun akan keluar terus apa yang kita call tu. Okey, so kita tengok. Hello. Okey, so korang sendiri dah tengok macam mana function untuk call dekat smartwatch eMAG ni. Okey, so sekarang ni kita try pula macam mana smartwatch eMAG ni receive call. Okey, so kita tunggu dulu call masuk. Okey, so bila smartwatch dah terima, kita angkat saja macam biasa dan kita terus cakap dekat mic tepi ni. Hello. Hello. So nampak tak? Senang je kalau korang tengah drive ke, korang nak jawab call, korang nak dial terus daripada smartwatch. Tak perlu pun nak angkat phone lagi, nak dial 111. Okey, so korang boleh dial terus daripada smartwatch ataupun jawab call terus daripada smartwatch eMAG ni. Mudah kan? So sekarang ni jom kita tengok pula macam mana notification yang masuk terus daripada smartwatch eMAG ni. Okey, so sebelum tu kita kena pergi dekat app smartwatch dan kita pilih mesej apa yang kita nak push keluarkan. Maksudnya SMS saja ke ataupun WhatsApp saja ke. Jom onkan dahulu supaya semua notification yang kita hantar sekejap lagi keluar. Okey, so dah onkan ke semuanya. Jom kita tengok notification yang keluar. Dia boleh terima tak notification macam WhatsApp ke, Facebook, IG ke? Jom kita tengok. Okey, so dekat sini korang boleh tengok sendiri ada notification yang keluar. Okey, dia akan tunjuk satu logo WhatsApp dekat sini. Okey, so kita tunggu. Nampak tak? Ada WhatsApp dekat sini dan ada, kita boleh nampak terus apa mesej yang sampai. Okey, so kalau kita pergi dekat menu dia dan kalau korang terlepas dengan notification tu, korang boleh terus pergi dekat bahagian WhatsApp. So nanti kita akan nampak apa WhatsApp yang masuk tadi. Okey, so kita boleh tengok dan kita boleh tahu apa chat yang sampai. Tak payahlah kita nak buka handphone, check satu-satu lagi, betul tak? So kalau korang terlepas, korang boleh terus pergi dekat dalam smartwatch, pergi dekat bahagian WhatsApp. Kalau message, korang boleh terus pergi dekat bahagian message. Okey, so nanti dia akan terus tunjukkan message keseluruhannya. WhatsApp, Facebook, message biasa, Messenger, semua dia akan masukkan. Kalau untuk WhatsApp saja, dia akan bawa masuk dekat WhatsApp. Okey, so ini adalah function untuk notification yang kita boleh check terus daripada smartwatch kita. Okey, sekarang ni jom kita dengar pula macam mana sound untuk smartwatch eMAG ni, dia punya sound untuk music. Okey, so jom kita dengar. Korang boleh buka apa-apa apps yang keluarkan sound, contohnya macam YouTube, Spotify, apa-apa saja janji yang keluarkan sound. Okey, so
untuk save lagu terus dekat dalam smartwatch iMac ni memang tak boleh sebab memori dia terlalu kecil. Okey, korang boleh dengar lagu based on korang buka daripada apps. Okey, so contoh buka apps YouTube. So tengok ya, sebelum kita on, kita kena pergi dekat bahagian music dan kita on kan. Dengar tak? Ini adalah lagu daripada YouTube. Okay, so kalau contoh korang nak slowkan sikit sound, korang boleh klik saja dekat bahagian tepi ni untuk slow. Kalau korang nak kuatkan, terus kuatkan. Okay, so untuk kita try pula macam mana nak pause, macam mana nak next music dan macam mana nak previous music. Okay, so kita pausekan dulu. Okay, sekejap ada notification masuk. So kita try pause dulu. Okay, kita try pause dan automatic dekat handphone kita pun akan pause. Kalau kita play, dia akan terus sambung play balik. Jom kita pergi dekat next music. Okay, korang tekan saja ni dekat bahagian depan ni untuk next music. Okay, kalau korang nak pause, pausekan tekan tengah. Okay, kalau korang nak play, tekan saja tengah. Dan kalau korang nak previous music, tekan saja tepi dan dia akan terus previous music. Nampak tak? Nampak tak function untuk control music dan sound keluar terus daripada smartwatch kita. Senang kan, kita boleh dengar music sambil tidur. Kita buka je smartwatch kita kan. So ini adalah function untuk music yang masuk dekat dalam smartwatch. Okay, so sekarang ni jom kita tengok pula macam mana function untuk GPS tracker smartwatch iMac ni. Untuk GPS tracker, korang kena pergi dekat dalam app smartwatch, barulah korang boleh guna features untuk GPS tracker. Okay, so dekat sini pergi dekat bahagian motion dan dekat sini dalam apps ada tiga spot yang korang boleh gunakan GPS tracker. Contohnya walks, run dan bike. So kita tekan salah satu yang korang nak guna, contohnya run. Tekan start. Okay, kita tengok dia punya features untuk GPS tracker. So dekat sini korang boleh tengok sendiri, dia ada kilometer, ada average pace, ada total time dan head consumption. So dekat bahagian bawah ni ada kita punya map untuk dia mark dekat mana kita buat aktiviti. Okay, so kalau korang buat aktiviti, dia akan markkan dekat dalam map ni dekat mana korang buat aktiviti. Nampak tak function untuk GPS tracker? Kalau korang dah habis buat, korang just tekan saja, slide saja sebelah kanan dan sama ada korang nak carry on ataupun nak end. Okay, so sekarang ni end kan lah. Okay, so itu adalah function untuk GPS tracker dekat dalam smartwatch iMac ni. Kalau korang yang masih belum dapat lagi smartwatch iMac ni, korang boleh dapatkan sekarang untuk dapatkan features atau function yang menarik dengan harga smartwatch yang RM100, sangat berbaloi. Kalau korang berminat, boleh klik button description dekat bahagian bawah ataupun WhatsApp tim kami yang dah dapatkan. Anak ucapkan terima kasih sangat dan thank you dan follow step yang Am dah tunjuk ni. Okay, thank you guys.